أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Sihat? Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah inayah, pertolongan serta hidayah yang Allah Taala kurnia dan bekalkan buat kita malam hari ini sekali lagi dapat sama-sama kita bertemu di tempat ini untuk kita mempelajari kalamullah. Moga-moga dengannya kita menjadi sebaik-baik umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kata baginda sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian orang yang mempelajari Al-Quran kemudian dia mengajarkan semula Al-Quran tersebut. InsyaAllah pada malam hari ini sebelum kita membacakan Al-Quran dalam surah Ali Imran, kita akan sama-sama mempelajari tajwid Al-Quran setelah mana dahulunya kita selesai mempelajari Iqra'. Maka hari ini kita cuba untuk memperkukuhkan kualiti bacaan kita dengan jalan kita mempelajari ilmu tajwid. Dan hari ini insya-Allah kita akan meneruskan kembali apa yang kita berhenti pada pertemuan yang sudah pada muka surat 52, yang mana pada muka surat 50 dan 51 telah kita bahaskan berkenaan dengan al-mutamathilain dan al-mutajanisain, yang mana kedua-duanya ataupun ketiga-tiga mereka ini termasuk dalam bab idgham. Idgham bererti memasukkan. Bagus. Kenapa saya suka nak ulang? Kerana kita perlu sangat kepada peringatan. Kalau tidak, orang akan sebut idgham itu dengung. Sebagaimana bila ditanya apakah itu mad, orang akan sebut ataupun harakat. Kalau kita tanya apakah itu harakat, orang akan kata panjang. Salah. Harakat maksud dia gerak. Jadi kita ulang-ulang supaya kita dapat ilmunya. Jadi hari ini kita akan sentuh pada muka surat 52. Tanpa kita buang masa, kita akan masuk kepada tajuk yang ketiga, iaitu al-mutaqaribain. Cara yang memasukkan dengan kaedah yang ketiga. Cara memasukkan kaedah yang ketiga, al-mutaqaribain, iaitu dua yang berhampiran. So apa yang berhampiran? Kalau kita tengok dekat syarahnya, dua huruf yang berhampiran makhraj dan juga sifat. Ingat lagi makhraj maksud dia apa? Tempat keluar. Sifat maksud dia sama ada dia tebal ataupun nipis. Jadi dua huruf ni dia hampir-hampir dan mereka ni bertemu. Mereka sangat hampir pada makhraj tempat keluar dan sangat hampir pada sifatnya, dan mereka dah bertemu sebagaimana huruf zal dan juga zai. Ingat macam mana cara nak sebut huruf zal? Kena gigit lidah. Dan macam mana nak sebut huruf zai? Hujung lidah langgar gigi bawah. Jadi kita nak sebut zal dengan zai, dia dah hampir sangat dah. Itu yang dipanggil mutaqaribain, dah dekat sangat dah. Zal, zai, kan? Langgar bawah dengan gigit, ataupun gigit zal, langgar bawah gigi tu zai, dengan keadaan dia berdesir. Jadi ini yang dipanggil mutaqaribain. Jom kita sebut sama-sama. Iz zayyana. Dia kod mana pun dia kena ada sedikit iz zayyana. Tapi kena pastikan dia tidak boleh ada saktah. Saktah ni maksud dia berhenti seketika tanpa buang nafas. So cara baca dia bukan iz zayyana, dia bukan macam tu. Dia pantas. Iz zayyana. So dia perlu kepada praktis. Kalau tak kita akan tersasul dan salah sebut. Iz zayyana. Kalau siapa tak biasa gigit lidah, dia susahlah. Kan? Tak lepas-lepas. So gigit dulu, kemudian kita langgar gigi bawah. Iz zayyana.
Baik. Atau berhampiran pada makhraj, tidak pada sifat. Ingat, makhraj tempat keluar. Dia dah hampir dah. Tapi sifat mereka ni tak sama, tebal dan juga nipis. Sebagaimana huruf dal dan juga huruf sin. Sifat langsung tak sama. Contoh dia, qad sami'a, sebut. Okey, ingat. Huruf dal keluar dekat mana? Hujung lidah, langgar, gigi arnab, bahagian atas, bahagian belakang. Qad, sebut. Okey, sin pula keluar dekat mana? Hujung lidah, langgar gigi bawah. So dekat ke tak dekat? Atas dengan bawah je. Qad sami'a. Sebab kalau kita tak bagi perhatian, akan ada yang baca qassami'a. Ni kalau tak bagi perhatian, tapi kita semua ahli Quran insya-Allah, mudah-mudahan kan. So kita kena bagi dia punya hak-hak tu. Qad sami'a. Atau berhampiran sifat tidak pada makhraj. So dia ada dua isu yang besar. Makhraj dengan sifat. Tadi yang pertama tadi kita kata apa? Sangat dekat dua-dua ni. Makhraj pun dekat, sifat pun dekat. Iz zayyana, dua-dua huruf ni huruf nipis. Sifat dia nipis dua-dua ni. Okey. Yang kedua pula, berhampiran pada makhraj tidak pada sifat. Sebab sifat dal, sifat dia punya qalqalah, qad, melantun. Tapi huruf sin, sifat dia berdesir. Qad, dia ada benda tu. Qad sami'a, sebut. Okey, kita pergi pada perbahasan yang ketiga, iaitu berhampiran sifat tidak pada makhraj. Dia dah hampir-hampir dah, sifat dia ni. Tapi makhraj tak sama, macam huruf zal dengan huruf jim. Okey, zal keluar kat mana tadi kita sebut tadi? Gigit. Zal. Jim keluar dekat mana? Uj. Keluar kat mana? Tengah lidah, langgar langit atas. Nampak tak? So, dia kata kat kita kat sini sekarang ni, sifat dia hampir. Tapi tidak pada makhraj. Sebab makhraj jim, tengah lidah. Makhraj zal, hujung lidah. So tak sama langsung, tapi sifat depa ni hampir-hampir sama. So kita sebut sama-sama, macam contoh zal dengan jim. Contohnya iz ja'ukum, sebut. Kalau kita baca dengan bacaan yang sungguh firm, sungguh tepat, kita akan dapat rasa peredaran lidah kita tu. Dia nak pergi ke tengah pula. Iz ja'ukum, sebut. Tapi kalau kita tak jaga sifat dia, itu yang melantun tu. Iz, tak betul dah. Jaga. Iz, diam. Iz ja'ukum. Kalau tak, nanti zal tu tak berbunyi, dia tu pergi kat jim je. Iz ja'ukum, tak betul juga. So kena bagi dua-dua. Baik, settle dekat situ. Ini mutaqaribain, yang dekat. Baik, hukum bacaan izhar mengikut bacaan riwayat Hafs kecuali pada huruf lam dan juga ra. Wajib diidghamkan secara idgham kamil tanpa dengung. So dengar baik-baik. Idgham ni ada dua jenis kan, kita dah sebut. Idgham kamil dengan idgham naqis. Idgham kamil ni masuk pom, masuk betul-betul pom. Adapun idgham naqis ni dia kurang. Dia tak sempurna. Dia ada kurang. Naqis tu maksud dia kurang. Jadi kita tengok macam mana keadaan idgham kamil tanpa dengung ni. Idgham ini dinamakan idgham al-mutaqaribain saghir, artinya memasukkan dua yang berhampiran kecil. Okey, tak faham lagi tak apa. Contoh lam dimasukkan ke dalam ra. Kita sebut sama-sama. Barrafa'ahu. Jangan lagi bunyi lam tu. Baller, tak betul. Dia masuk dalam ra terus. Barrafa'ahu. Barrabbukum. Bal ni maksud dia apa? Bahkan. Barrabbukum, bahkan Tuhanmu. Jadi once kita baca macam ni, barrabbukum, kita dah boleh imagine dah macam mana nak tulis dia sebenarnya. Tapi kalau kita jarang jumpa ayat ni dalam Quran, maka kita akan eja baro kaf mim ataupun baro ba kaf mim, barrabbukum.
Tapi kalau betul-betul kita baca dekat sini, balam. Dan atas ra tu ada tanda sabdu, menunjukkan kita kena masuk dekat dalam ra. Tapi dalam tulisan, lam wajib ada. Faham tak? Dalam bacaan, lam tak perlu ada. Dalam tulisan, kena ada. Sebab kalau kita terus bagi ba, ra, orang tak boleh faham. Tapi bila disebut bal rabbukum, orang kalau tengok ni orang tahu bahkan Tuhanmu. Oh, ini maksud bahkan Tuhanmu. Tapi cara baca dia bar. Okey, yang ketiga, qur rabbi a'lam. Okey. Jadi dengar baik-baik. Dikatakan kepada kita, kenapa kita kena masukkan idgham secara kamil ni ataupun idgham kamil ini? Sebab bacaannya izhar mengikut bacaan riwayat Hafs, tak perlu dengung pada lam dengan ra. Lam ni keluar dekat mana? Hujung lidah. Langgar langit bahagian atas depan sekali. Sebut al. Kita ke belakang sikit, an. Kita ke belakang sikit lagi lidah kita, ar. Nampak? Hujung sekali, belakang gigi kita adalah langit. Kita bila sebut, lidah langgar situ dia jadi lam. So kita baca alhamdulillah. Jangan ke belakang. Susah nak sebut. So dia hujung. Alhamdulillah. Cuba sebut. Okey. Kita ke belakang sikit. An'amta. Jangan sama tempat dengan lam tu. Dia belakang sikit lah. An'amta. Okey, kita belakang lagi. Arham. Boleh? Berasa tak lidah kita pergi tap. Okey. So, dia punya isu dia, mereka ni tempat keluar hampir-hampir sama. Jadi disebabkan itu disebut sebagai mutaqaribain saghir. Dah dekat sangat dah. Jadi tak bolehlah kita nak baca balr nak ke belakang balik lidah. So, dia pergi terus dekat situ, kat ra tu. Sebab dia dah dekat sangat dah. Ada siapa tak faham? Langsung tak payah bunyi. Kalau bunyi memang potong markah. Tu cara nak bagi jelas. Tak boleh. Bar. Okey, memang sifat ra adalah tikrar ataupun takrir. Dia bergetar-getar. Tapi dia tak perlu kepada getaran yang melampau. Ar-Rahmanir Rahim. Dia tak perlu macam tu. Kalau ada khata', salah juga. So itu dia panggil ifrat, melampau-lampau. Okey. Settle dekat sini. Kecuali, nampak ni ada kecuali ni. Pada balrona, pasal dia ada dekat dalam surah Al-Mutaffifin. Kita boleh tengok atas lam tu ada tanda sin. Sin tu maksud dia apa? Saktah. Ahlan wa sahlan, silakan. Sin maksud dia saktah. Saktah ni maksud dia apa tadi? Kita sebut dah. Berhenti seketika tanpa buang nafas. Jadi cara baca dia macam mana? Balrona. Sebut. Kalla balrona. Ini dalam surah Al-Mutaffifin kan. Allah Ta'ala sebut. Kalla balrona ala kulubihim. Kan? So dekat sini, cara baca dia tak bolehlah sambung dekat dalam ra. Jangan baca barrona. Tak boleh. Sebab dalam riwayat Hafs memang akan diletakkan huruf sin dekat atas lam. Maksudnya saktah lah dekat situ. Kalla bal rana. Cuba sebut. Dan dia berhenti pula tak terlalu panjang. Boleh. Bezanya ra ada sabdu dengan lam yang di atasnya ada sin. So kalau ada sin maksud dia saktah. Okey, kalau ada sabdu atas ra, masuk dalam ra. Settle. Penjelasan saktah lebih lanjut dapat diikuti pada tajuk bacaan saktah dalam buku ini. Demikian juga mengidghamkan, memasukkan huruf qaf pada huruf kaf secara idgham kamil pada kalimah, sebut sama-sama, alam nakhluqkum. So, dinampakkan pada kita dekat sini huruf qaf dengan huruf kaf. Qaf keluar dekat mana? Aqa, iqa, uqa. Mana? Pangkal. Kalau ini hujung, pangkal lidah, aqa. Jadi, kaf ni pula, adik-beradik dia ni, duduk depan sikit. Ak. Aqa. Ak.
Rasa tak? Kita punya pangkal dengan dia punya ke depan sikit tu. Okey, jadi ayat ni pula bila kita tengok lam bertemu qaf. Selepas qaf ada kaf. Okey, kita tengok kenapa dia jadi macam ni isu dia. Bila kita belajar bahasa Arab, bila ada kalimah lam, kalimah selepas itu mesti kena tanda mati. Nampak ni? Tengok balik kalimah ni. Alam, lepas kalimah lam, biasanya mesti kalimah berikutnya akan tanda mati. Jadi dekat sini Allah Ta'ala nak tanya, bukankah telah kami ciptakan kamu? Kum tu kamu semua. Jadi kum tu pula, dia dekat sangat dengan qaf. Okey? Bila qaf ni mati, dia nak bertemu dengan kaf pula. Jadi isunya, kita kena baca terus. Alam nakhluqkum. Cuba sebut. Yang salahnya, alam nakhluqkum. Salah. Jangan bunyikan qalqalah. Alam nakhluqkum. Terdapat dalam surah Al-Mursalat ayat 20, kerana dalam Al-Quran Resam Osmani terdapat tanda sabdu terletak di atas huruf kaf sebagai dalil menunjukkan bacaan idgham kamil. Jadi insya-Allah selama mana kita pergi dekat Perlis ke sampailah ke Johor, Quran yang ada di sisi kita riwayat Hafs, dan kita akan jumpalah diletakkan tanda sabdu di atas huruf kaf ini. Dan dia merupakan dalil bacaan idgham kamil adalah lebih utama menurut bacaan Tariq Syatibi riwayat Hafs. Okey, selesai dekat sini juga. Ada siapa tak faham? Jelas kan? Barakallahu fikum. Muka 53. Peringatan di bawah setiap tajuk al-mutamathilain, al-mutajanisain, al-mutaqaribain terdapat 3 tajuk kecil, saghir, kabir dan juga mutlaq. Ia memberi keterangan mana wajib dibaca idgham, mana yang harus dibaca idgham, dan di sini hanya menerangkan antara satunya iaitu bacaan idgham saghir dan tidak menerangkan mengenai bacaan kedua idgham kabir dan juga izhar mutlaq, kerana kedua-duanya dibaca izhar dalam bacaan riwayat Hafs. So mudah fahamnya, Quran yang ada pada tangan kita ni sangat mudah untuk difahami dan juga dibaca. Jadi poin utama diletakkan dalam buku tajwid ini supaya kita semua maklum bagaimana tata cara nak baca idgham mutamathilain saghir yang macam kita dah syarah tadi dah. Demikian juga jumhur ulama tajwid tidak banyak membincangkan mengenai tajuk al-mutabaidain, 2 yang berjauhan, dan 3 tajuk kecil di bawahnya kerana semua dibaca jelas izhar. Jom kita tengok latihan hukum-hukum bacaan al-mutamathilain, al-mutajanisain dan juga al-mutaqaribain supaya kita semua jelas apa yang kita belajar sebelum kita masuk tajuk yang baru pada perjumpaan akan datang. Sebut sama-sama dengan saya. Balla yuqinun. Okey, jadi dekat sini mutamathilain ke mutajanisain ke mutaqaribain? Dah tengok keterangan pun lambat lagi ni. Mutamathilain. Mutamathilain ni maksud dia sama. Sama tempat keluar, sama sifat. Lam bertemu lam. Jadi tak ada isu pun. Masuk sahaja. Balla yuqinun. Sebut. Izzahaba. Zal bertemu zal. Mutamathilan lagi. Wa qad dakhalu. Kalau saya baca wa qad dakhalu, betul ke salah? Sebab dal yang kedua ada sabdu. Jadi dal pertama mati. Bertemu dal yang kedua ada sabdu, maka dia menjadi idgham. Tak perlu ada qalqalah lagi. Ramai-ramai. Wa qad dakhalu. Wadhkur rabbaka. Gigit lidah. Jangan melantun. Diam. Jangan wadhkur rabbaka. Okey, kita pergi yang kelima. Wajadtuha. Dekat sini apa? Mutajanisain. Laju kan pasal ada keterangan. Alhamdulillah. Wajadtuha, maksud mutajanisain ni sejenis. Dia sama pada tempat keluar tapi berbeza pada sifat. Jadi huruf dal dengan huruf ta ni tempat keluar sama ke tak? Sama tempat keluar. Hujung lidah, langgar belakang gigi. Arnab. Wajadtuha. Kalau salah kita baca macam mana, Syahir? Wajadtuha. Itu salahnya. Tak boleh. Diam je.
wajadtuha. Okey, di bawah dia pula yalhazzalik. Pun sama juga mutajanisain. Tempat keluar sama, sifat beza. Huruf tha dengan huruf zal dua-dua kena gigit lidah. Yalhazzalik. Ma farrattu. Sama tempat keluar tapi beza sifat. Ta dengan ta, tempat keluar sama, hujung lidah, langgar belakang gigi arnab. Huruf ta nipih, huruf ta gemuk. Tapi ketika nak menyebutnya jangan buang kegemukan ta, tapi yang keluar kurus ta. Ma farrattu. Jangan ma farrattu, tak betul. Ma farrattu. So, ada mutajanisain juga. So sebab tu dekat sini dia kata idgham naqis. Dia bukan idgham kamil, idgham naqis. Dia tak sempurna kemasukan dia tu. Masuk gemuk, keluar kurus. Tak jadi lah. Dia jadi naqis. Tak jadi sempurna. Okey, yang kita belajar hari ini yang terakhir. Barrabbukum. Jangan nak buat alim lebih. Balerab. Tak jadi lah. Masuk terus. Barrabbukum. Waqur rabbi. Waqur rabbi maksud dia apa? Dan katakanlah Tuhanku. Jadi bila kita baca waqur rabbi, kita dah kena bayang ada lam. Waqul rabbi, katakanlah Tuhanku. Tapi dalam bacaan tak bunyi langsung lam, masuk terus dalam huruf ra. Waqur rabbi. Okey, jelas. InsyaAllah minggu hadapan kita sambung pada muka surat 54 iaitu hukum lam ta'rif. Lam ta'rif ni maksud dia apa? Alif lam. Alif lam. InsyaAllah. Baik, tutup kita punya buku tajwid kita. Kita sambung pada bacaan Al-Quranul Karim. Baik, sampai musuh apa saya? Musuh apa? 68. Ayat 141. 68. Oh, ayat atas kali. Okey, dah ready semua, buka muka surat 68 ayat atas kali. Taib. Jadi bacalah Al-Quran dengan hati, jangan baca Al-Quran dengan nafsu. Tenang-tenang dalam sebutan dan pembacaan. Semoga bacaan kita Allah Ta'ala terima dan kita mendapat kefahaman, dan dengan kefahaman tadi moga-moga Allah bagi kebaikan buat kita dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ. Okey, kita dah tahu huruf sad memang sifat dia gemuk, tebal. Tempat keluar dia pula hujung lidah, langgar gigi bawah. Sad. Jadi jangan waliyumahisa, dia kena jadi waliyumahisa. Memang tebai dah. Jumpa pula lafzul jalalah nama Allah, lagi kena tebai. Waliyumahisallahu allazina amanu wa yamhaqal kafirin. Ha keluar dekat mana? Ha pedah. Jangan punya ha je. Keluar dekat mana? Ha keluar dekat tengah tekak. So dia punya bunyi dekat sini. Wayamhaqal kafirin. Sebut. Jangan bagi ha simpul. Ha simpul keluar bawah ni. Wayamha. Tak betul. Wayamha. Rasa-rasa. Kena rasa. Kalau tidak, kita baca ikut emosi seronok-seronok je kita baca. Tak betul. Baik, sambung 142. Am hasibtum an tadkhulul jannah.
Okey. Atas nun ada apa-apa tanda tak? Tak ada. Jadi dia jumpa dengan ta. Hukum dia ikhfa. Ikhfa maksud dia, tadi kita belajar idgham masuk. Ikhfa maksud dia sembunyi. Apa yang nak disembunyikan? Bunyi nun. Jadi kalau kawan-kawan semua hadirin hadirat lidah tu pergi langgar dekat langit, maka dia akan jadi jelas. An salah. Dia tak boleh bunyi an. Sebab apa? Jelas. So dia kena statik. Baru jumpa ta kat belakang gigi arnab. Tadkhulu sebut. Jangan langgar antad tak jadi. Tadkhulul jannah. Am hasibtum an tadkhulul jannah. ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ Okey, sekali lagi kita nampakkan kuntum, nun atas dia ada apa-apa tak? Tak ada. Jumpa dengan tak. So dia jadi ikhfa sekali lagi. Kuntum sebut. Kita tengok kalimah selepas dia. Atas nun ada tanda apa? Taman. Atas nun tu ada tanda apa? Sabdu. So cara nak sebut dia. Tamannau. Sebut. Berasa tak lidah kita langgar di langit? Tu cara sebut dia. Sebab sifat keluar makhraj nun, hujung lidah langgar langit. An sebut. Jadi dekat sini dia ada sabdu nun tu. Dia jadi wajibul ghunnah, wajib de. Sebab tu kita baca tamannaunal maut. Cuba sebut. Okey, kita tengok yang bawah dia pula. Min qabli an talqaw. Sekali lagi, nun mati bertemu ta. Lidah kita statik. Talqaw. So jangan langgar di langit. Kalau langgar dia jadi macam nun yang tadi tu, yang ada sabdu. Faqad ra'aitumuhu wa antum tanzurun. Okay, Hati, fadal. Ada air? Jogging. Sekali lagi. Tarik nafas. وليمحصوا بارك الله فيك. حا أم حا يعلم الله berhenti dekat minkum, tak jadi masalah. Kemudian boleh terus sambung. Wa ya'lamas sabirin. Walamma hati-hati, dia macam nak bunyi waya'al. Sebab tu tadi kita ulang. Wa ya'lamas sabirin.
Hmm. Walaqad tamannawnal maut. Jangan lambat sangat, laju je. Walaqad kuntum. Dengung. Tamannawnal maut. Betul. Barakallahu fikum. Bismillah. فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. Hu pendek, tak ada waw maksilah, tak ada kat situ. Faqad ra'aitumuhu wa antum tanzurun. Barakallahu fiik. Boleh Wan? Okey, barakallahu fikum. Walaupun kita dah tahu huruf sad tu sifatnya gemuk, tapi dia tidak perlu kepada muncung. Jadi tak perlu kita baca waliyumahisu. Dia tak perlu kepada itu. Sebab sad hujung lidah langgar gigi sahaja tempat keluar dia. Waliyumahisa sa waliyumahisallahu allazina amanu. Cuba sebut. So tak perlu waliyumahisallah. Sallah itu yang bunyi dia macam pelik tu. Sallah cukup, tak perlu kepada sallah. Okey. Silakan bang. Fadhal. Okey, an dia punya bunyi senantiasa a bawah. An tadkhulul jannah. Am hasibtum? Ma alif mat panjang. Walamma so wa ya'lamas sabirin. Jangan muncung. So tak ada kena-mengena dengan bibir. So tak ada. Sabirin. Boleh? Mim kat situ ada tanda sukun, sampai kiamat tak akan dengung. Walaqad kuntum taman masuk terus. Hu tak ada panjang. Faqad. Baik, kita buat ulangan. Kebiasaannya orang kalau salah sebut pada huruf-hurufnya, kebiasaannya pada huruf-huruf tadilah. Sad, qaf, kha, dia akan jadi data biasa, muncung, shin. Okey, jadi huruf qaf dekat sini banyak kan kita dapat tengok. Walaqad. Lepas tu ada apa lagi? Min qabl, talqau, faqad. Nampak banyak qaf. Jadi qaf ni pun tak ada kena-mengena dengan bibir, pangkal lidah ni, bukan tekak, pangkal lidah, akak. Jadi bunyi dia walaqad. Sebut. Dia bukan walaqad. Talqau, talqau memang kena. Talqau kena muncung sebab lepas qaf ada waw. Memang dia kena muncung. Tapi yang lain faqad tak perlu kepada faqad. Faqad ra'aitumu. Cuba sebut. Dia tak perlu faqad.
Tak nak, tak nak. Kalau ada waw dengan nun baru kita muncung. Kalau tak ada waw dengan nun jangan muncung. Itu dia punya cara baca. Okey, kita minta muslimat. Silakan. Am hasib walamma dengung. Ha? Yamillah. Sekali lagi kak, sekali lagi. Tak panjang. Tamannawna al-mauta min hu pun tak panjang. Antalqawhu faqad ra'aitumuh. Hu tak panjang. Hu faqad. Sama juga hu yang kedua pun tak ada panjang. Faqad ra'aitumuhu wa antum tanzurun. Okay, barakallahu fikum. Cuma qaf ni sifat dia isti'la. Isti'la ni maksud dia tebai. So salah lah kalau kita baca faqad, faqad tak jadi. Dia kena faqad, faqad. Rasa qaf tu gemuk dia rasa. Faqad, faqad, faqad tak jadi. Okey, yang lain pun kena hati-hati. Silakan sebelah. Bismillah. Okey, nampak tadi tanzurun, lidah kita statik. Tanzurun, cuba sebut. Bukan tan. Tanzurun. Jangan langgar di langit. Kemudian bila kita sebut huruf-huruf hijaiyah ni, ada keadaan memang kita kena tebal, ada keadaan kita kena nipis. Macam contoh bila huruf kaf, dia tak termasuk huruf tebal. Jadi ayat yang atas kali tu wa yamhaqal ka, dia tak akan bunyi ka, ataupun dia tidak terlalu nipis sampai kita ngangah habis. Wa yamhaqal kafirin, salah juga. So dia kena kawal sebenarnya cara sebut wa yamhaqal kafirin, cukup. Dia tak perlu kepada kafirin ataupun kafirin, salah. Boleh tak? So yang tak apa, kita tacap mana yang ni, mana yang kita tergelincir ke, tersalah ke, standard lah tu. Kita tak perasan benda tu. Tapi once kita dah selalu talaki macam ni, insya-Allah kita akan dapat metod yang betul bila nak sebut qaf ke, kaf ke dan seterusnya. Baik, kita ambil manfaat daripada pembacaan kita pada malam ini 3 ayat. Jadi sebelum kita baca, saya baca seorang-seorang, Syahir, betul? Kemudian kita ambil manfaatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Waliyumahhisallahu alladhina amanu wa yamhaqal kafirin. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. Baik. Jadi kita ambil 3 ayat yang kita bacakan pada malam hari ini, tadabburnya. Apa yang Allah Ta'ala nak sampaikan kepada kita. Ayat 140 yang kita baca pada minggu yang lalu, Allah Ta'ala beritahu kepada orang-orang mukmin, orang-orang beriman yang berjihad dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan Uhud. Kalau hari ini kamu rasa sakit, mereka orang-orang kafir musyrikin Mekah juga turut merasai sakitnya ketika dalam peperangan Badar. Peperangan Badar, 1000 orang lawan berapa orang? 300? 300, sebahagian kata 319. 300 lebih lah. So tak ada nombor yang exact pun kan. Baik.
Jadinya Allah Taala dah bagi isyarat kepada kita selaku umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, selama mana hidup ini kita pasti akan diuji. Kalau hari ini kita rasa takut, kalau hari ini kita rasa sedih, kalau hari ini kita rasa duka cita, benda ni dah berlaku kepada umat-umat terdahulu lagi dah. Kemudian dengan datangnya ujian, kata Allah Taala, waliyumahhisallahu alladhina amanu wa yamhaqal kafirin. Bila orang beriman ni dia terkena apa-apa bentuk ujian, semuanya menjadi kafaratul dzunub. Apa maksud kafaratul dzunub? Kat sini Allah Taala kata ni, dan agar Allah membersihkan orang-orang beriman daripada dosa-dosa mereka. Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa kaffarallahu biha min khatayahu atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Apa-apa yang tertimpa ke atas orang muslim, baik dari sudut kelelahan, kepenatan, kedukaan, kegelisahan, sakit, hatta syaukata, sehingga kan duri yang dia terpijak, kecuali hal-hal tersebut akan menjadi penghapusan dosa. Itu biasa kita dengar hadis ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan urusan orang-orang beriman. Biasa dengar hadis tu. Sambung lah. Dia sampaikan. In asabat husra syakar fakana khairallah. Kalau dia ditimpa atau diberikan kenikmatan, dia seronok, dia akan bersyukur. Dan itulah yang terbaik untuk orang beriman tadi. Wa in asabat hudarra sabar. Kalau dia ditimpakan pula dengan kemelaratan, penderitaan, dia sabar. Fakana khairallah, itulah yang terbaik untuknya. Walaysa dzalika illa lil mu'min. Benda ni tak akan berlaku kecuali terhadap orang-orang beriman. Jadi apa yang saya nak sampaikan untuk diri saya dan kita semua, selama mana kita hidup, kita akan diuji. Dan bila Allah Taala uji, kita terpaksa terima ujian tersebut, namun hiburkanlah hati dengan ayat ini. Sebab tu bila baca Quran, hati tenang. Sebab semua ada jawapan. Kita tertanya-tanya, aku solat, aku puasa sunat, aku qiyamul lail, kenapa datang ujian-ujian macam ni Ni jawapan dia. Supaya Allah apa? Hapuskan dosa-dosa. Sangka baik dengan Allah. Wa yamhaqal kafirin, dan Allah Taala kata agar Allah membinasakan orang-orang kafir. Sebab orang-orang kafir ni selama mana dia hidup, kalau dia berusaha, dia akan dapat hasilnya. Tapi dia usaha ikut dia punya emosi. Apa artinya? Dia tak kisah dah halal ke haram, rasuah ke tak rasuah, tipu ke tak tipu, yang penting ar-ribah, untung. Jadi Allah Taala kata tak apalah, kau dapatlah untung dunianya. Tapi menjelang hari akhirat, yamhaq, Allah Taala akan membinasakan mereka, iaitu orang-orang kafir. Sebenarnya tak payah tunggu akhirat pun, dekat dunia sahaja. Berapa ramai di kalangan mereka yang Allah Taala matikan hati, tak boleh terima hidayah, sakit hati. Dan saya pernah bersembang antara perangai-perangai non-Muslim, ketika mak ayah mereka makin tua, mereka malah tidak mahu menjaga. Tapi orang beriman, semakin mak ayah dia semakin tua, dia sibuk nak berbakti. Nampak? Sebab mereka kata tak apalah, tak payah jaga pun tak apa, kita collect dulu kemewahan, kekayaan dan seterusnya. So sebab tu Allah dah campakkan sakit dekat dunia lagi dah. So mak ayah dia pun kecil hati dengan anak-anak yang tak mahu ambil berat, tak mahu jaga, tu cerita lain dah, tak mahu ambil berat lagi dah. Baik, kemudian Allah Taala tegur kita ramai-ramai, am hasibtum an tadkhulul jannah, kamu rasa senang ke nak masuk syurga aku? Ini ayat ni yang buat kita rasa tak patut aku bajet suci pun. Am hasibtum an tadkhulul jannah, kamu rasa senang, kamu rasa bagaimana mudah nak masuk dalam syurga aku? Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum. Sungguh pun belum lagi bagi Allah Azza wa Jalla, belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kamu, dan belum nyata orang-orang yang bersabar. Wa ya'lamas sabirin. Sebab tu kita kata hidup ni ujian, dan dalam ujian ini Allah Ta'ala nak tengok siapa yang bersungguh-sungguh nak tempuh ujian tersebut. Kalau kita tengok dekat situ, dia katakan apakah jihad kita. Allah nak tengok jihad bererti berperang untuk menegakkan Islam dan melindungi orang-orang Islam. Kita buat tak benda tu? Ini salah satu poin lah. Kita tak diperintahkan oleh Amirul Mukminin untuk angkat senjata dan pergi berperang. Tapi jihad ada maksud lain juga, iaitu memerangi hawa nafsu. Jadi sebenarnya jihad terbesar adalah jihad
Kita boleh tengok lah kalau kita duduk dalam satu kumpulan kan, tak kisahlah 3 line ke apa ke benda ni semua. Kadang-kala dia orang ni nak bagi tahu kita kuat kerana kita ada kumpulan, tapi rata-rata mereka kadang-kala, kita pun kadang-kala terkalah dengan hawa nafsu kita. Sebab tu Allah Ta'ala ada dalam sebuah hadis kursi, Allah Ta'ala kata, ibadi aj'altani ahwanan nadhirina ilaik. Adakah engkau menjadikan aku sebagai tempat terhina pada pandangan matamu? Ketika engkau berada bersama dengan teman-temanmu, kau tak buat maksiat. Ketika engkau duduk depan mak ayahmu, kau tak buat maksiat. Ketika engkau duduk depan gurumu, kau tak buat maksiat. Tapi ketika engkau duduk bersendirian denganku, maka engkau melakukan maksiat. Nampak? Jihad kita kat mana? So kat situ nak lawan hawa nafsu tu yang paling besar. Wa ya'lamas sabirin. Kemudian Allah Ta'ala nak tengok dalam ramai-ramai kita siapa yang boleh bersabar. Nak datang kelas mengaji macam ni, dugaan besar ke tak besar? Besar. Jam, minyak nak habis, tak senggo dah kurang. Ada macam-macam. Masuk kelas pula, turn aku lambat lagi, mata dah kuyu-kuyu. Dia macam-macam ujian ni. Tapi Allah kata aku nak tengok siapa boleh sabar. Tapi percaya tak, habis-habis kelas ngaji apa jadi? Yang tadi matanya kuyu, maka akan menjadi segar bugar. Dia keluar je salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Dia tiba-tiba je. Dia punya semangat lain macam. Eti. Okey, ayat terakhir 143, walaqad kuntum tamannawna al-mauta min qabli an talqaw faqad ra'aytumuh wa antum tanzurun. Dan kamu benar-benar mengharapkan mati syahid. Kita ni semua hakikatnya bila beragama kita sangat mengharapkan agar mati syahid. Kita nak mati berjuang di jalan Allah Ta'ala. Tapi perjuangan dekat sini jelas perjuangan berperang. Kata Allah Ta'ala, min qabli an talqaw, sebelum kamu bertemu dengan peperangan sebenar tu, kamu punya membuat-buat tu nak berperang. Faqad ra'aitumuh, sekarang kamu dah berada di dalam medan peperangan. Wa antum tanzurun, kamu telah menyaksikannya, kamu telah melihatnya dan kamu menyaksikannya pula. Jadi pada ketika itu benar-benar iman kita akan diuji. Ya, macam kita sebut tadi, kita memang tak digalak, bukan tak disuruh langsung untuk ambil senapang ke pistol ke untuk pergi berperang. Tapi sekarang kita sedang sangat-sangat berperang dengan hawa nafsu kita. Yang Allah Ta'ala kata, yalah, kita punya azam, angan-angan kita panjang, betul? Besok aku mesti mula baca Quran 5 muka surat. Mesti baca 10 muka surat. Mesti baca 10 muka surat. Hari tersebut masuk, apa yang berlaku? 5 jam Facebook dulu. Ada gitu, ada pergi. Dia tak pergi kat Quran. So ini yang Allah Ta'ala kata, wa antum tanzurun. Kemudian nak salahkan siapa? Ramai orang yang akan salahkan takdir. Kan? Kena geng-geng Qadariyah, ini semua takdir. Kan? Aku berzina bukan kerana aku nak berzina, tapi takdir. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. So kawan saya gitu, kenapa asyik isap rokok je? Bukan aku isap rokok ni, Allah isap rokok ni. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang join fahaman-fahaman hak pelik-pelik ni kan. Na'udzubillahi min zalik. Sebab tu jamaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bila kita baca Al-Quranul Karim, masukkan diri kita dekat dalam ayat tersebut. Semoga kita faham. Sebab tu macam mana sahabat-sahabat Nabi salafus soleh kalau mengaji Quran tengah-tengah malam boleh menangis terdesak-desak. Sebab apa? Faham. Mereka ni baca dengan jalan memasukkan diri mereka dalam ayat-ayat tersebut. Okey. Kita berhenti dekat sini. Kita solat Isyak jamaah. Kemudian insya-Allah 9.30 sekejap lagi kelas Ustaz Fahmi Usli insya-Allah. Hafizahullah taala. Yang baik datang daripada Allah Taala, yang lemah datang daripada diri saya dalam menyampaikan. Mata dah cerah kan? Dah. Okay. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammad ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.